Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon perhatian sebelum kita memulakan program pada hari ini. Untuk memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar, mohon para hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau menukarnya dalam mod gegar agar tidak mengganggu majlis. Diminta para pelajar memastikan mikrofon anda di dalam keadaan senyap. Seterusnya, para hadirin dibenarkan untuk mengajukan soalan sekiranya terdapat sebarang keraguan dan persoalan yang akan diutarakan pada akhir program ini. Para hadirin juga diminta untuk mengisi pendaftaran pada link yang telah disediakan. Kerjasama anda semua amatlah dihargai. Baiklah, sebelum itu, mari kita sama-sama menonton video dahulu. For 25 years, UTP has played a significant role in taking the nation, industry, and society forward. As we eye a greater shared future, our graduates, stakeholders, and community are in line to be the makers that push reality-defying growth and innovation. Welcome to our 25-year story of energizing futures. As a result of our 25-year experience, our well-rounded graduates and global citizens embrace the power of initiative to excel in the most demanding atmosphere of integrity, accountability, and innovation. Everywhere around the world, UTPians pave their success by making meaningful contribution to global industries as leaders of current trends. Based by our strong industry network, this gives UTPians a competitive advantage that gets them career ready even before they graduate. UTP gave me the opportunity to really test myself and expand my horizons. Through my experience in UTP, I organized multiple volunteerism events, one of which even took place in Vietnam. From the moment you join UTP to the day that you graduate, that experience is one that will benefit you. It will change you as a person, whether you're a student or whether you're a staff. And these experiences give you lessons that will be embedded in you throughout your whole life, hence UTP in me. As the world moves rapidly, UTP strives to be a leader in technology and education, as well as a center of excellence for creativity and innovation. I think the most memorable experience is how we, the students, work with the lecturers and staff to pioneer new things. During my time, there was no clubs or student activities yet. So we started organizing activities, setting up clubs and so on. We built the platform together, so to speak. Those are invaluable experience for me. When you don't have it, create it. Research and development, R&D, is one of UTP's flagship core drivers. It has become a familiar hallmark of progress and prestige for the university. For 25 years, UTP's R&D activities have constantly returned many tangible benefits to the nation, industry, and society. When you have that 8-month period, companies and also the leadership team of that place where you're interning in are more likely to give you projects. So everywhere I've gone, they all say, wow, UTP internship program, #1, the best. And I agree, without that 8 months exposure, I do not think I could have as easily, I wouldn't have been as ready for industry right after graduation. And just to share, less than 1 month after my graduation, I did manage to secure a job as a reservoir engineer at ExxonMobil. And
what the feedback that I got was that, it seemed that I was very prepared to join and work and contribute to a corporation and to an organization. And I don't think I would have been able to do that without that industrial experience. I would like to wish happy anniversary UTP, and thank you for all these amazing 5 years and for all the opportunities and chances that you have given me. Since our inception in 1997, UTP is committed to fostering collaborations and partnerships with the industry. Together with our partners, we edge towards sustainable global prominence, a unique feature of our global prosperity action and identity. UTP is not just a classroom, but a real-life, career-integrated learning environment. It allowed me to explore what is the true potential within me. I am glad that I managed to continue my passion in rugby sports that I played since I was 16 years old and became the team captain for UTP The Drillers Rugby Club. From organizing the event, being the MC in the concert hall, leading the International Student Representative Council, managing a football team, forming a music band with friends, and competing at the national level, to representing the university for the Petroleum Engineering Quiz competition. Who would believe that it all would happen in just a few years in UTP? When we developed this university some 25 plus years ago, we call it a dream. The dream was to have the best engineering school in this part of the world, to produce students with holistic education so that they can contribute to the future success of themselves, their careers, and ultimately to the global good of the world. So it was a big dream, and the dream continues. Let's carry on with the good work. Let's continue with all the things that we believe in, and God willing, success will be achieved. At UTP, unlocking true potential is one of the major life possibilities that we seek to create. In this respect, we will continue to sustain our unwavering efforts in producing relentless, creative, and innovative graduates. Thank you for being part of our journey. Here's to more years of energizing futures. Baiklah, bagi memberkati majlis, dipersilakan Saudari Iqbal Zahin bin Muhammad Nasruddin untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis E-Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matematika Melaka tahun 2022 bersama Universiti Teknologi Petronas pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu-Mu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kehidupan kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zajalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesertaan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudari Iqbal Zain atas bacaan doa tadi. Baiklah sekarang, mari kita sama-sama menonton video yang seterusnya. My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Hi, my name is Ayu Syahira Salim. I'm from Miri Sarawak. I have 6 siblings. I studied in SM Science Miri Sarawak before, and I graduated as an IT graduate, majoring in software engineering, minoring in business management, and currently pursuing PhD in IT in UTP as well. Hi, my name is Satish. I'm from Batu Cave, Selangor. I come from a family of 5. My mom is a food hawker, and I have 2 elder brothers and 1 younger sister. So I pursued my secondary days in SMK Taman Selayang, and I'm part of the Petroleum Biosciences class of 2020. Hello everyone, I'm Tojen Heng. I come from a small town named Batu Pahat in Johor, and my dad is a lorry driver, meanwhile my mom is a full-time housewife. I'm the eldest in the family with 1 younger sister and 1 younger brother, and I graduated from the high school named High School Batu Pahat, and I'm actually coming from the chemical engineering class of 2020. The most memorable spot for me in UTP would be Island 1 Cafe, because I love the uncle that always make me a very good watermelon shake. So she will shake like this, he will shake like this, and then he will give the drink to me. So I feel it's very special. Every time I feel tired, I will go there and I will meet that uncle and ask him for my watermelon. The dance studio in Block B, because that's a place of me where I get to practice and also rehearse for a lot of events and performances with the group of people who share the same interest and passion in me. That's also a place where I get to meet different talented people from other groups such as gamelan groups, Mohandis, Virtuoso, Petra, other than my own group, which is UTP Performing Arts Group. So to me, it's the Chancellor Complex. Stepping into UTP for the first time and looking at this amazing complex there, it was just mind-blowing. And you know, when you look at Chancellor Complex, it looks so futuristic. So it always gets me thinking of what my future entails. So we all know that UTP is renowned for being the top private universities in Malaysia. But when we talk about unlocking true potential, I guess it's all about the well-roundedness of the students and also its graduates. In that context, I feel like UTP did emphasize and focuses a lot on the student development activities, where the students get to be involved in a lot of activities of clubs, societies, events, and even competitions inside and outside UTP, or even inside and also outside Malaysia. UTP provided me with endless opportunities and really supported my personal growth. With the support that I received and also the mentorship I received from UTP, I was able to achieve a lot of things that I could have never imagined. Like for a simple example, I was part of this EAG student chapter, and we actually won the best student chapter worldwide. We were the first Asian university to actually achieve this. One of the things that UTP transformed me will be my health, because I used to be very big before. It was around 100 plus kg, and now I lose a little bit of weight. Because during my UTP time, I always go with my friends doing sports. For example, I went for swimming. I also went for the gym, and the jogging track is very good if you go to Oval Park. So I think it really helps me to build a connection with my friends, and at the same time maintaining my health while performing well in my studies. I come from a very poor background, so my mom had to work really hard to support the family. So naturally, you know, I just had to work really hard to get good results so that I can secure a scholarship, and thankfully I managed to secure the Gamuda scholarship.
and yeah, everything worked out well. I think the most challenging part will be managing my time because I have my own business during my degree, and also I went for 38 competitions. So at the same time, I need to maintain my CGPA. So I think that will be a very struggle part of my degree time. But I really love the environment that UTP provide me, especially the circle. I have a very supportive friends. I have a very supportive lecturers and also my family. So I think that's what makes me who I am today. I would really like to thank my family, especially my mom, because she really worked very hard to support the family. Ever since my dad passed away, she's been the sole supporter of managing the whole family. I still can't imagine how she managed to do that all by herself. So yeah, I'm really grateful to her, and I look forward to giving back to her. Or the people that I want to thank the most would be my parents, because they sacrificed a lot for me to be here today, and they always taught me, and they are still teaching me to be humble all the times. When we are achieving something great, we have to be humble. When we are getting straight with a lot of challenges, we still have to remain hopeful. So they did taught me a lot of life lessons, so I'm very grateful for that. Lecturer that always in my heart, which is Sir Saiful Nizam, because he always helped me whenever I feel very down. He also was my FYP supervisor, and he always let me know if there's any competition, because he knows that I'm one of the competition hunters. So I'll be the first volunteer to represent my Computer Information Science department for that. Mr. Nordin Abdul Latif from UTP Performing Arts Group, or we call him as Cik Nino, has also taught me a lot of things. Other than just being a graduate or a chemical engineering student, he actually passed down a lot of knowledge in performing arts. So I've gotten a lot of opportunities from this group, UTP Performing Arts Group, where I get to represent Malaysia to many countries, South Korea, Thailand, and I got to receive some award from the Ministry of Education Malaysia. So I think UTP in me, hashtag, really make me a better person. I think UTP always been famous with the industrial exposure towards their students. Whenever I go out and I say I'm from UTP, they will say, wow, you're very good, I think, because all the UTP students that I met has a very good potential and talents. The hashtag UTP in me actually cultivates the sense of pride of being a UTPian in all of us. So it is actually very important for all of us to have that sense of belonging, so that when we carry the hashtag UTP in me around us, we feel belonged and also engaged. And also from there we get to engage with people from all sorts of backgrounds. We actually get to promote UTP, and we as the ambassador will bring UTP to a greater heights if possible. UTP in me is a reminder of my roots back in UTP. It not only connects my friends, our batch, our classmates, but it connects every single alumni who has walked through the same journey as us. So we should be proud to be part of UTP, and wherever we go, we support each other. That's UTP in me for me. Baiklah, sekarang kita sama-sama menonton video yang seterusnya. I go by Desiree. I'm a graduate from UTP in year 2012. The most memorable day was the first day when I joined UTP. The day I entered into the Chancellor Hall, I was so amazed, and looking at the library, I was like, wow.
name is Shafiq. I'm from Creative Minds Robotics. I graduated from UTP Business Information System in 2006. What unique about UTP is the infrastructure that UTP offers. Suitable with a learning environment, it's very conducive, and the lecturers are very friendly and very helpful to us. Well wishes everyone. My name is Anwaruddin bin Saidi Mohammed. I'm currently attached to William Berhad and being responsible to deliver technology solution in respect of production enhancement, wealth simulation and flow assurance. Learning in UTP definitely simply amazing, and we were able to explore various type of activities, range from classroom learning and extracurricular activities, and also had opportunities to be with the industry too. There's a lot of industry players able to contribute to the university to maximize students' learning. Choosing a career or changing a career, we must be open to accept the risk. And there is no reward without risk. And of course, being youth, we always have one safety factor, which is the age. And that means there's a lot of opportunities to learn from the mistakes. So don't be afraid of making mistakes, because that's where the maximum learning comes from. My advice is be creative, believe in yourself, and pursue your dream. If you do that, you'll be successful, and I believe UTP is the best university for you to learn. So my advice to UTP students is that the more you explore, the more you experience, the more you learn, and the more you gain. And all these skills and knowledge is not just for work, but for your lifetime. Bismillahirrahmanirrahim.
Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajar Rusila binti Jaiz, pengarah Kolej Matrikulasi Melaka. Yang dialu-alukan Encik Tajul Arifin bin Syamsuddin selaku unit Jabatan Kemasukan, Rekod dan Pemasaran Pejabat Registri Universiti Teknologi Petronas UTP. Yang saya hormati barisan ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kaunseling Kolej Matrikulasi Melaka, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah serta para hadirin yang dihormati sekalian. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Ilahi kerana pada hari yang mulia ini, kita semua dapat menghadirkan diri ke program e-Carnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Melaka yang penuh bermakna ini. Saya, Nur Umairah binti Budiman, selaku AJK Tugas Khas Pembimbing Rakan Dinamik PRD Kolej Matrikulasi Melaka, merupakan selaku pengacara program pada hari ini. Untuk pengetahuan para hadirin, objektif program ini diadakan pada hari ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada para pelajar tentang program yang ditawarkan di UTP. Seterusnya, program ini juga dapat memberi panduan dan memudahkan para pelajar untuk mengisi borang UPU secara dalam talian bagi kemasukan ke universiti dengan harapan agar maklumat yang diperolehi dapat membantu pelajar untuk membuat pemilihan mengikut kesesuaian akademik mereka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan dan menjemput Encik yang dihormati iaitu Encik Tajul Arifin bin Syamsuddin untuk menyampaikan taklimat beliau. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Boleh dengar tak saya? Boleh dengar kan? Boleh, Cik. Okay. Thank you pengacara majlis Adik Umairah. Okay, perkenalkan saya tadi. Okay, minta maaf saya agak sedikit lewat untuk join bersama dengan adik-adik semua. Okay, untuk sesi kali ini, okay, kita nak buat sharing ni lebih kepada untuk perkongsian berkenaan dengan kita punya fokus utama adalah untuk perkongsian berkenaan dengan peluang pengajian beserta dengan tajaan-tajaan yang terdapat di UTP ni lah. Okay, saya percaya dengan ada yang cikgu ataupun Zawani ada buat sharing berkenaan dengan mahal ke nak datang UTP ni kan? Mahal ke ataupun nak panggil macam boleh ke aku masuk UTP ni? Cukup ke duit apa semua ni kan? Ini adalah apa yang kita nak buangkan mitos, apa benda yang kata yang kalau nak kata mahal, to be honest, harga kalau kita compare dengan public university untuk satu program, contohnya untuk katalah kita ceritakan pasal chemical engineering. Chemical engineering di UTP ataupun chemical engineering di compare dengan chemical engineering di UTM memang mahal, memang beza lah. Because satu dari segi kemudahan yang diberikan oleh UTP pun berbeza, dari segi bantuan-bantuan ataupun subsidi-subsidi yang diberikan oleh kerajaan pun berbeza. Okey, tapi jangan risau, tak apa, kita akan share dengan sikit lagi dengan adik-adik semua. Okey, kita nak fokuskan, kita nak buat ringkaskan lebih pada sedikit perkongsian berkenaan dengan UTP. Saya sharekan slide saya sekejap ya adik-adik. Boleh? Boleh. Okey, ada. Okey, kita tengok feedback ada tak orang ni. Okey, adik-adik, kalau adik-adik ada apa-apa soalan sementara saya ataupun sewaktu saya buat sharing, adik-adik boleh terus tanya. Kadang-kadang kalau baca dekat tag saya kadang mungkin tak perasan. Kalau mungkin boleh voice out sikit, mungkin open your mic dan tanya boleh juga. Okey ya. Kita kalau boleh nak ada sesi dua hala kan. Tak nak saya cakap seseorang aja. Tak tahu adik ada ke tak kat sana. Okey, saya buat sedikit sharing slide ni sekejap ya. Okey, bersama kita sharing session. Okey, untuk adik-adik, okay. So, we are now ready untuk kita nak go for it, okay. Alright, sedikit perkongsian berkenaan dengan kedudukan terkini UTP. Okay, kita dalam Times Higher Education yang universiti yang muda lah. Yang muda ni bermaksud
UTP ni di bawah 50 tahun. Okey, ada yang ini yang dibuat sharing oleh pada 22 bulan lepas lah oleh dekat-dekat Awani ada keluar, Bernama ada keluar. So dekat Jabatan Pendidikan Tinggi pun ada keluar apa semua. So for UTP kita retain the highest ranking lah untuk universiti di bawah 50 tahun di Malaysia ni. Alright. Okay. Next one. Alright. Sedikit facilities tadi pun adik dah tengok video-video tadi kan. So ini saya just go through sekejap saja. Facilities, ini kita punya Chancellor Hall, ini library kita punya Proud and Joy. Library ini berkonsepkan kita panggil pelantar minyak. So kalau ikut nampak kan dekat pelantar tu setiap level tu macam pelantar lah. So buku-buku ni semua letak di bahagian depan. So dekat belah depan ni semua glass, steel and glass base lah. So daripada luar ni memang boleh nampak je lah. Semua buku-buku terpampang dulu dekat daripada luar tu semua. Right. Okay, ini kita punya academic complex kita. Okay, so dekat bawah ground floor, first floor dan second floor tu biasanya ada lab lah. Ada lepas tu ada yang dengan second floor tu adalah selain pada lab ada bilik tutorial. Dan atas sekali top floor tu adalah bilik-bilik lecturer lah. Kalau nampak sini dekat top floor, atas sekali tu adalah bilik lecturer kat sini. Ini gambar betul ni, bukan gambar-gambar illustration ni lah, gambar betul ni. Okay, ini kita punya R&D building yang baru. Okay. Alright, okay, learning facilities lah. Okay, so apa yang kita nak highlight sedikit kat sini ya, untuk kita punya facilities ni, kalau kita comparekan dengan kita panggil apa, university engineering yang lain ataupun sains yang lain, kita punya fokus untuk equipment kita ni lebih pada kita ambil miniature daripada industri. Ini bermaksud apa yang ada di industri tu, kalau kita bawa UTP, kita bawa macam the small scale of the industry. Ini akan memudahkan pelajar untuk satu adapt bila pelajar tu pergi ke latihan industri, dan juga apabila pelajar tersebut grad dan dia bekerja di industri, especially dekat plant ke apa semua tu lah. So untuk memudahkan dia adapt dengan situasi di tempat kerja tu. Ini yang menyebabkan para kita panggil employer ataupun majikan sukakan pelajar UTP sebab mudah adapt dengan environment kerja. Tak perlu nak hantar training lama-lama apa semua. So bila kita letak, dia boleh consider macam kita panggil up and running terus lah. So tak perlu nak kita macam bagi full attention lah apa semua itu. Untuk employer dia suka sebab dia memudahkan kerja dia. Ini kalau maksud kita hantar pelajar ataupun pekerja tu training lama-lama, satu masa dia di office ataupun masa dia di tempat kerja tu kita panggil dah kurang, dan satu lagi bila dah lama dia buat training, bermaksud kos untuk training tu lebih tinggi lah. Okay, alright. Okay, ini park lah semua ni. Okay, ini hostel. Okay, apa yang kita nak highlightkan untuk hostel ni, adik-adik setengah risau kan bila adik-adik ni dah masuk universiti, after 1 sem, 2 sem tu nak kena cari hostel sendiri kat luar. No, dekat UTP tak. Dekat UTP, the moment adik step in dekat first year sampai habis tu tahun keempat tu, memang adik-adik akan tinggal di hostel sepanjang masa pengajian. Kecuali latihan industri lah. Kalau latihan industri tu nanti pergi kat tempat kerja lah kan. So waktu pengajian ataupun berada di UTP, adik-adik akan tinggal di hostel lah, di dalam kampus. So memang kita sediakan untuk kita panggil penempatan kampus ni atau penempatan hostel, penempatan asrama ni ataupun penginapan adalah di kampus sepanjang pengajian untuk undergraduate. Untuk postgraduate tu kalau ada kita panggil availability lah, baru boleh kita bagi kat postgraduate lah. So priority memang kita bagi kepada undergraduate untuk pelajar-pelajar degree lah. So kita untuk pelajar degree, kenapa kita nak juga adik-adik berada di kampus, sebab kita nak adik-adik ni boleh participate dengan apa program yang kita anjurkan. Sebab kalau ikutkan kita panggil development program semua tu, kalau adik duduk dekat hostel akan memudahkan adik-adik semua untuk participate ataupun join di dalam kita punya program-program yang pembangunan pelajar lah. Okay, sport facilities ni kalau untuk UTP, sport facilities ni memang
memang fully equipped lah semua. Yang kita tak ada macam golf tak adalah. Golf ke polo ke itu memang tak ada lah. Okay. Alright. So tapi golf yang terdekat, siapa yang main golf, kalau golf terdekat tu dekat dengan Batu Gajah lah, lebih kurang 15 minit ke 20 minit driving lah. Alright. Okay. Selain daripada tu, swimming pool ke, bola, rugby, apa semua ada. Tak perlu risau. So dekat UTP kalau untuk lelaki ni famousnya dekat adalah bola dan juga bola tampar, dan juga yang paling famous adalah rugby lah. So kalau UTP ni rugby ni panggil UTP Drillers lah. Kalau macam perempuan, yang glamournya adalah dekat UTP adalah macam netball punya team lah. Alright. Okay, ini kayak apa semua. So kayak ni memang dikhaskan untuk pelajar UTP dan juga staff UTP sahaja. Orang public, orang luar tak boleh guna kayak dekat dalam kawasan UTP lah. So dekat UTP memang kita benarkan untuk pelajar berkayak lah. Alright. Tapi kena tunggu seminggu 3 kali sajalah. So kena ada waktu quartermaster jagalah baru boleh. Okay, ini student activities, masjid. So untuk kemudahan makan minum apa semua, ada dia tak perlu risau kalau kata UTP ni hujung dunia sangat. So tak adalah hujung dunia sangat. So segala kemudahan macam fast food ke, McD, KFC, pizza apa semua ni. So sekarang ni sikit lagi dalam hujung bulan ni ataupun awal bulan 4 pun Starbucks pun dah ada dekat Petronas area tu. So tak perlu risau pasal makan minum lah semua. So bukanlah kampung sangat lah. Right. Okay. Untuk adik-adik ni kalau kita tengokkan dekat sini, kalau dari segi program, semua program adik-adik ambil matrikulasi sains ke, kejuruteraan ke, perakaunan ke, adik-adik boleh pilih semua program-program yang kita tawarkan di UTP. Tetapi kalau adik-adik ambil daripada, yang penting adalah subjek fizik, chemistry, matematik saja. Kalau adik-adik ambil 3 subjek ni, adik-adik boleh pilih mana-mana subjek ataupun mana-mana program kat UTP. Walaupun adik ambil jurusan sains, adik boleh ambil IT juga. Kalau ambil kejuruteraan pun adik-adik boleh ambil IT ataupun bisnes juga, mana-mana pun boleh. Tetapi kalau adik-adik ambil jurusan perakaunan ataupun perniagaan, adik tak bolehlah ambil subjek untuk engineering. Sebabnya subjek untuk engineering perlukan fizik dan juga chemistry. Itu je. Kalau adik-adik ambil fizik, chemistry, adik-adik boleh pergi semua bidang mana-mana pun lah. Alright. Okay. Alright. Okay. Okay, lepas tu, alright. So di sini sedikit untuk student development program. Okay. Untuk pelajar-pelajar UTP, kita memang terapkan ataupun memang kita galakkan pelajar untuk pergi ke international program. Sama ada pergi exchange program selama 1 ataupun 2 semester, ataupun pergi attachment, ataupun pergi summer program selama 2 minggu ataupun sebulan. Special education trip pun samalah lebih kurang. Ataupun pergi ke overseas internship pun boleh. Sebab internship ni adalah benda yang wajib kat UTP. Selama 7 bulan ni wajib. Sama ada adik-adik pelajar engineering ke, sains ke apa ke, ini adalah wajib. Cumanya nak buat dekat local, dekat dalam Malaysia ataupun dekat overseas. So adik-adik ada peluang untuk nak pergi ke overseas juga. So nanti kita akan terangkan bila adik masuk lah. So yang penting adalah adik-adik kalau macam untuk overseas internship ni, satu nak kalau dapat contohnya macam kita panggil special premium punya internship program yang dianjurkan oleh Mercedes F1, AMG. So ataupun yang lain-lain juga lah. Ada yang buat internship dekat BMW Jerman, Mercedes Jerman, apa semua tu, Ringhausen Jerman, dekat UK pun ada. So it is all opportunities ni available. Dan juga selain daripada itu juga, kalau adik-adik nak pergi ke exchange program ni adik-adik tak perlu bayar ekstra pun duit. Macam ni exchange program yang kat atas kali tu, 1 ataupun 2 semester. Adik-adik belajar dekat sana 5 subjek, sama juga adik belajar kat UTP 5 subjek. So kita akan terus bagi pengecualian sahaja terus. So ini bermaksud adik-adik tak perlu bayar ekstra duit untuk tuition fees, dan juga adik-adik tak perlu ambil ekstra subjek, yang mana yang kalau ekstra subjek ni kena tambah semester lah maksudnya. Tetapi kat UTP tak perlu. Sebabnya kita dah buat mapping siap-siap. Kalau adik-adik beli tahun 2 semester 3,
Dekat sana pun ada ambil subjek yang sama pada tahun 2 semester 3 dekat contohnya kalau buat dekat US tu. Katalah buat dekat Lehigh University ataupun dekat Texas A&M University tu lah. Contohnya lah. So, kalau adik-adik patut habis 4 tahun, 4 tahun lah adik habis. So, tak perlu risau pasal extra duration ataupun kena extend semester ke apa semua, tak perlu risau. Okay? Okay adik. Pada buat masa ni adik-adik ada apa-apa soalan tak? Kalau dengar tak? Ada apa-apa soalan? Boleh bagi feedback sikit tak adik-adik? Tak ada. Tak ada? Okay, alright. Okay, tak ada. Okay, kita teruskan sikit. Okay, hari ini kita punya exchange program dekat Florida lah, exchange program dekat Abu Dhabi, okay, West Virginia, Middle East semua ni. So, kita punya F1 dekat Mercedes dekat UK, alright. Okay, now kita talking about funding opportunities. Untuk funding opportunities ni, okay, ni yang penting lah ni ya. Dekat UTP kita ada full sponsorship, kita ada partial sponsorship dan juga one-off. So kita nak highlightkan pasal full dan juga partial lah ni. Untuk full sponsorship ni daripada Petronas, daripada MARA, daripada JPA, Yayasan UTP. So ada daripada corporate bodies yang lain jugalah. Dan juga daripada tabung zakat. So tabung zakat ni kita ada dua kategori lah. Satu kategori yang special program. Yang mana special program ni kita berikan kepada pelajar-pelajar baru. Especially untuk 1 tahun pengajian tu dia tak perlu risau pasal yuran pengajian dia, okay. Lepas tu satu lagi normal scheme. Normal scheme ni saya tak boleh cerita kat sini lah. Normal scheme tu untuk kalau adik-adik tak dapat opportunity lain, memang boleh dapat juga untuk normal scheme ni. Alright, okay, betul. Tapi apa yang saya nak highlightkan ni adalah perkenaan dengan penajaan daripada especially daripada MARA, daripada JPA. Okay, untuk penajaan daripada MARA ni, especially untuk penajaan degree, program-program degree. Ini adalah untuk adik-adik daripada lepasan SPA, lepasan diploma, lepasan matrikulasi, lepasan STPM, lepasan A-level ataupun lepasan matrikulasi, mana-mana program foundation yang lain. So, lepas pada tu, kalau macam adik sekarang ni, adik-adik matrik, adik-adik masuk degree waktu September tu nanti, adik-adik boleh terus mohon untuk penajaan MARA ni. So, dekat sini tak perlu risau lagi dah pasal pilihan pengajian. Sebabnya, untuk pengajian MARA ni, okay, cuma syarat MARA adalah kalau adik-adik, ibu bapa adik-adik, dia punya pendapatan keluarga melebihi 22,000, yes tak dapat lah. Kalau pendapatan keluarga, pendapatan isi rumah lah, pendapatan mak dan ayah, kurang daripada 22,000 sebulan, adik-adik memang layak untuk dapat pengajian MARA ni. Memang I would say 100% sure. Dengan syarat, satu lagi dengan syarat. Adik-adik adalah pelajar Bumi Putra. Maksudnya pelajar Melayu ataupun pelajar Sabah Sarawak ataupun pelajar Melayu yang belah Semenanjung ni mungkin ada yang Siam, mungkin apa semua tu. India Muslim pun semua yang mana dalam surat beranak dikatakan dia adalah pelajar Bumi Putra. Yes, adik-adik memang layak. Memang layak 100%. Okay? Tetapi dengan syarat satu lagi adalah mak bapak tidak kena blacklist. Okay? Mak bapak kalau blacklist tak boleh dapat. Melainkan untuk blacklist ni kita bantu untuk bagi dia proses pemutihan lah. Itu kita akan bantu kemudian lah. So pemutihan ni maksud bukannya bayar penuh. Bayar yang mana tertunggak sahaja. Okay. Dan satu lagi yang paling penting adalah untuk penajaan MARA ni, adik-adik cuma perlu dapat 3.0 saja untuk adik-adik punya matrik ni. Alright. So, untuk matrikulasi dapat 3.0 memang cukup layak lah. So, kalau dapat 3.0 memang layak. Adik-adik ni Bumi Putra. Lepas tu adik-adik ni pendapatan mak dan ayah kurang daripada 22,000. Memang adik-adik akan layak dapat bantuan penajaan daripada MARA ni. Dia panggil TSP lah. Yang ni yang saya tunjuk contoh ni untuk TSP tahun 2021 lah. So tahun untuk adik-adik 2022 ni bulan 9, kemasukan bulan 9, dalam bulan 3, minggu ketiga bulan 9 tu akan pihak MARA akan keluarkan sekali lagi penajaan. Okay, dia akan keluarkan penajaan pada bulan 9 tu nanti. Alright. So adik-adik tak perlu risau. Okay. So
Nanti apa yang saya akan buat nanti, saya akan berikan satu link untuk pelajar-pelajar matrikulasi ni supaya adik-adik boleh isikan, supaya kita boleh buat reminder kepada adik-adik nanti untuk buat submission ataupun application untuk September intake bila adik-adik dah habis semester 2 ni, dan juga kita akan bagi feed information pasal penajaan kepada adik-adik juga. Okay, itu satu. Itu untuk MARA. Dan kita ada lagi daripada JPA juga. JPA ni dia punya, macam MARA tadi syarat dia 3.0. Very simple. Okay. Tapi untuk syarat JPA dia nak 3.3. JPA ni syarat dia adalah pelajar Malaysia sahaja. Okay. Pelajar Malaysia dapat 3.3. Dari segi bayaran ataupun dari segi pendapatan keluarga, dia tak tengok sangat lah. Walaupun syaratnya dia kata dalam lebih kurang 20,000 ke bawah. Tetapi kalau based on trending ataupun based on apa yang kita dapat maklumat daripada para pelajar, gaji ibu bapa dia 30-40 ribu pun sebulan pun dia dapat juga penajaan JPA ni. Okay. So that's why kita nak maklumkan untuk pelajar ni, pelajar JPA ni untuk semua, Bumi Putra, bukan Bumi Putra pun boleh apply. Tetapi kalau pelajar Bumi Putra, kita bergalakkan untuk apply MARA lah. Pelajar bukan Bumi Putra tu kalau tak nak apply, tak dapat apply yang lain, boleh sila apply JPA ni. So kita, supaya kuota untuk JPA ni lebih banyak lah untuk JPA. Okay, next one. Ini yang penting, okay. Yang untuk kenapa yang saya nak highlightkan untuk pelajar Bumi Putra ni untuk apply MARA disebabkan oleh bila bayaran semula tu nanti, bayaran semula macam MARA ni, pelajar tajaan MARA, okay, dia hanya bayar sikit saja. Adik-adik kena bayar cuma 15% saja. Contohnya kalau dapat loan dah 100,000, hanya bayar 15,000 saja. Okay, kalau 3.5 ke atas. Kalau 3.0 ke 3.49, adik cuma bayar 20% saja. Kalau 100,000 loan, cuma bayar 20,000 saja. Sikit sangat. Okay. Kalau adik below 3 dapat 2.9, 2.8, 2.7, adik cuma bayar 25% saja. Okay, suku saja bayar. Daripada loan 100,000, bayar suku saja. Okay, whereby kalau untuk JPA pula, kan? Okay, for JPA punya scholarship pula, okay, kalau adik-adik dapat JPA, pengajian JPA, kalau adik-adik bekerja dengan government within that 6-month period tu, adik-adik akan dapat 100% scholarship. Okay. Kalau adik-adik kerja lepas graduate, kerja dengan GLC ni contohnya macam Petronas ke, Sendabi ke, Khazanah ke, apa-apa semua ni, yang all these company yang bukan government ni, yang bukan under JPA punya control ni, it is considered GLC, adik-adik akan dapat 75% scholarship. Adik-adik cuma bayar 25% sahaja. So kalau macam seolah-olah macam 25% tu bayar, kalau untuk MARA punya student, kalau sama macam dapat JPA below 3 lah. Kalau below 3 bayar 25%. So kalau macam JPA, you kerja dengan GLC, you dapat cuma kena bayar balik 25% je lah. So ini bermaksud scholarship, dia cuma bagi 75%. So 25% kena bayar. Tapi kalau adik-adik tak nak kerja dengan GSC ataupun tak dapat kerja dengan GLC, kerja dengan contohnya company selain daripada GLC, ya. Okay, contohnya kerja private kerja company sendiri berhad lah apa semua kat mana-mana. So adik-adik kena bayar 50%. Kalau loan 100,000, bayar 50,000. Okay, itu pun kira dah banyak lah juga dah dapat subsidi tu. Maksudnya 50% je bayar. Tetapi kalau tak kerja langsung ataupun kerja di overseas, adik-adik akan kena bayar 100%, which is 0% scholarship ni. Okay, alright. Okay, alright. Itu opportunity yang paling penting yang saya nak highlightkan untuk adik-adik. Kalau yang paling penting ni adalah ambil MARA ni, bayar dia sikit sangat. Kalau 3.5 tu bayar 15% je, terlampau sikit. So which is 15% ni biasanya tak cukup pun nak cover adik-adik punya ataupun
duit allowance adik-adik pun lebih banyak lagi daripada adik bayar ni. So allowance adik-adik pun semua rasanya dalam 20 ribu lebih lah. So allowance secara hidup lebih tinggi lagi dengan apa yang dibayar tu. So adik bayar tu sikit sangat. So even 20% pun dapat 3.0 bayar tu. Okay, alright, next one. Okay, ini tak apa dah. Alright, okay, itu saja untuk adik-adik. So ini saya nak bukakan soalan-soalan untuk kalau adik-adik ada apa-apa soalan yang nak diajukan kepada saya, insya-Allah saya cuba jawab dengan yang terbaik. Kalau tak dapat, saya akan balik semula kepada cikgu kaunselor untuk di-sharekan dengan adik-adik. Okey, ada apa soalan? Kalau ni boleh. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya, apa beza UTP dengan INSTEP? Okay, beza UTP dengan INSTEP. Okay, UTP adalah University Teknologi Petronas. It is a university. It is for a professional punya program. Professional punya program ni bermaksud it is untuk tertiary education lah. Maksudnya kita panggil apa, untuk program ijazah. Kalau INSTEP dia adalah program teknikal yang mana dia lebih pada untuk sijil dan juga diploma sahaja. So dia adalah fokus untuk program-program yang memberi kita panggil apa, latihan kepada juru teknik ataupun technician lah. Kalau macam UTP, we are focusing untuk producing engineer. Kita bukan produce technician. Sebab UTP kita tak ada tawarkan program diploma. Kita cuma tawarkan program degree, master dan juga PhD. Macam itulah, Nazan. So dekat UTP juga kita fokus lebih kepada not only for teaching and learning. Kita punya 50% kita punya kerja workload adalah untuk research and development. So kalau adik-adik perasan dekat video tadi, ada mention dekat UTP ni, Setara 6 star, Myra pun 6 star. We are the only private university yang dapat ataupun yang achieve penarafan 6 bintang untuk kedua-dua ni lah. Setara ni lebih kepada untuk teaching and learning, untuk program, degree program lah. Kalau untuk Myra ni adalah untuk research assessment. Yang mana for research assessment ni, kita banyak buat produk commercialization, banyak buat research and development. So, apa yang penting untuk kalau adik-adik ni duduk dekat universiti ataupun berada di dalam universiti yang banyak membuat research and development, ini akan memberikan adik-adik extra advantage ataupun kita panggil additional ataupun kita panggil apa macam apa? Additional macam apa? Additional value lah, add value kepada adik-adik ni, yang mana adik-adik boleh kita panggil gunakan ilmu yang apa yang di-share oleh para pensyarah ni untuk adik-adik punya perkongsian dengan komuniti lah. So apa okey. Boleh faham ke? Saja boleh dimohon sebelum atau selepas mendaftar di UTP. Okey. Soalan ni apa ni? Punya yang okey, program pengajian apa yang sesuai untuk pelajar yang berminat untuk setting kerja di offshore? Okey. Soalan pertama ni, apa benda ataupun program yang boleh adik ambil untuk nak kerja di offshore? Sebenarnya kerja di offshore ni ataupun di pantai minyak di tengah-tengah laut ni, bukan, dia tak ada specific degree untuk offshore degree tau. Dia cuma ada petroleum engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering. So ini semua, all this kind of engineering ni, adik-adik kalau dekat UTP ni, adik-adik kita panggil apa? Kita panggil macam program specialization ataupun pengkhususan. Yang mana pengkhususan ni akan membolehkan adik-adik ni
berada di offshore tu lah. Tapi sebab nak pergi offshore tu nak kena ada special training lain lah dalam masa untuk sebulan tu, kira macam training untuk pergi ke offshore punya setting lah. So untuk nak kerja di offshore ni, kebiasaannya lah pelajar-pelajar dari ataupun graduate daripada bidang mechanical, electrical, civil, semua ni. Cumanya kalau dekat UTP ni kita panggil program kita yang nak buat ni ataupun program khususan yang kita buat ni memang related kepada oil and gas semua. So it is offshore ke onshore ke semua boleh. Okey, lepas tu ada interview sebelum layak semua masuk UTP. Okey, sekarang ni kalau adik-adik mohon UTP, kalau ikutkan syarat kelayakan minimum untuk daripada pelajar matrikulasi nak masuk ke UTP ni, sebenarnya kalau dapat 2.0 tu pun dah boleh mohon UTP dan kita akan beri tawaran nantilah. Tetapi the catch is kalau dah below 3 tu adik-adik agak susah sikit nak dapat bantuan kewangan lah. Okay. So untuk bantuan kewangan ni kalau adik-adik dapat 3.0 ke atas matrik kan. So kalau adik-adik tadi dapat matrik 3.0 and above, adik-adik boleh terus apply MARA bila masuk UTP nanti. So nak apply MARA ni kena masuk UTP dululah. Dah masuk UTP, baru kita akan bantu adik-adik ni one step by step untuk adik-adik ni apply penajaan MARA. Macam saya cakap tadi, kalau adik-adik dapat 3.0 and above, adik-adik ni belajar bumi putera, adik-adik ni mak bapak tak ada blacklist, 100% definitely akan dapat MARA. Itu saya berani garanti lah. Okay, itu kita tadi tajaan boleh mohon selepas daftar di UTP. So kalau macam 3.3 and above, adik-adik boleh apply GPA pula nanti. So tetapi bukan itu saja. Kita ada banyak lagi penaja-penaja yang lain. Tadi akan ada adik-adik nampak kan logo-logo penaja-penaja yang lain tadi. So setiap penaja ni dia akan keluarkan pada every semester. Tetapi bergantunglah. Ada yang macam sekarang ni Gamuda dia buka sekarang sampai bulan 3, hujung bulan 3 nanti. Ada Maxis biasanya buka pada bulan 9 sampai bulan 11. Ada Ikan Dabi buka. So ada banyak lagi buka. So nanti pun kejap lagi saya akan share link dengan adik-adik supaya adik-adik boleh drop your info supaya nanti kita boleh share dia punya, kita panggil financial assistance punya ni dengan adik-adik. So adik-adik sekarang ni akan masuk pada bulan 9 nanti, bukan sekarang. So don't worry. So kita akan share dengan adik-adik, adik-adik punya apa kita panggil macam what are the things that you need to prepare untuk nak submit application ataupun nak apply for financial assistance tu. Okay. So ada persoalan lagi? Ya. Sekejap, soalan lagi. Bilakah permohonan belajar mendukung bla. Okey, untuk pelajar adik-adik kategori adik-adik ni, adik-adik boleh apply nanti pada hujung bulan 6 nantilah. Bila adik-adik dapat result nanti. Tetapi buat masa ni pun kalau adik-adik drop nama adik-adik dekat dalam link yang saya bagi sekejap lagi, kita boleh hantar reminder untuk adik-adik bila nak hantar. Tetapi bulan adik-adik kena the finalnya adalah bila dapat final result tu lah, bulan 6, bulan 7 tu kan. MARA akan terus dapat sekitar tu. Yes, betul. MARA dia tak akan buat saringan ataupun dia tak akan buat interview lagi dah. So apa yang kita punya dengan MARA ni, yang MARA beritahu yang pelajar 3.0 layak memang akan dapat MARA. Okey. Tapi dengan syarat lah adik-adik pun nak kenalah preparekan dokumen-dokumen apa yang dia perlu tu oleh MARA. Janganlah submit application, dokumen result pun tak attach, IC pun tak attach, macam mana nak dapat? So that's why nanti bila dah masuk UTP bulan 9 tu nanti, kita akan buat guide. So kita akan buat sharing session lagi, apa dokumen-dokumen yang nak perlu, mana dokumen yang UTP akan berikan kepada adik-adik untuk adik-adik upload dalam portal MARA tu. So kita akan buat step by step. Macam semester September lepas tu, banyak pelajar matrik juga yang mohon kita bantu semua tu. So step by step guide lah. So supaya adik-adik dapat bantuan daripada MARA tu lah. So bila adik dapat, kami pun senang juga kan.
Sekejap ya, metric session. Ada persoalan lagi? Ada boleh siapa nak Ada yang cakap kita boleh? jawab dekat chat Yes, box. dekat chat box. Ya. Berapa yuran pendaftaran? Oh, yuran pendaftaran. Untuk yuran pendaftaran murah saja, 1,300 saja. Okay, 1,300 saja kita kita kenakan yuran pendaftaran. Alright. So, lepas yuran pendaftaran tu nanti adik-adik boleh mohon MARA terus. Dan juga at the same time adik-adik boleh mohon kita panggil PT-PT jugalah sebagai backup. So, Salam Cik. yes, ya. Nak tanya pasal yuran accommodation macam mana ya? Okey, untuk accommodation yuran penginapan kita dia adalah 210 sebulan. RM210 saja sebulan. So untuk yuran tu dia bayar ikut semester lah. So kalau kita dapat MARA tu nanti, MARA lah yang akan bayar kan? Tak, untuk yuran pengajian MARA tak bayar. MARA cuma bayar yuran allowance sara hidup dan juga yuran pengajian. Tetapi allowance sara hidup yang MARA tu, yang MARA bagi tu, MARA bagi RM595 sebulan. Yuran asrama tu 200. So 595 tolaklah 200 tu. So dapatlah dia punya balance tu adalah untuk adik-adik punya kita panggil adik-adik punya macam dapat 595, 200 tu adalah duit yuran asrama, balance lagi dekat-dekat 400 tu adalah duit makan lah, duit makan minum lah. Alright. Okay, faham tak? Faham ke? Faham. Boleh tak kalau pelajar tu daftar dulu tapi yuran pendaftaran tu dia minta tangguhkan khususnya untuk golongan yang B40 yang kurang berkemampuan? Okey, untuk yang kurang berkemampuan tu, okey, bila dapat surat tawaran tu nanti, kita akan juga buat macam survey. Siapa yang perlukan bantuan kita panggil macam bantuan yuran pendaftaran semua ni, bagi tahu kita akan buat interview sama ada dia ni layak ke tak untuk dapat bantuan kewangan untuk yuran pendaftaran ni. Yes, kita ada buat, kita panggil collection untuk nak bantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ni. So, cuma perlu bagi tahu pada pihak UTP saja. Tapi setelah dapat surat tawaran lah. Bukannya daripada sekarang ni lah. Faham ke itu? Faham. Ada pelajar tanya yang yuran pendaftaran 1,300 tu dah termasuk penginapan ke? Yang itu 1,300 tak. 1,300 tu adalah yuran pendaftaran saja. Penginapan tu nanti bila dah masuk UTP nanti baru kita kenakan yuran penginapan. Tetapi yuran penginapan ni kita tak minta sebelum masuk. Maksudnya bila dah masuk bulan kedua, bulan ketiga nanti baru dapat invoice. So bayar nanti sebelum ambil exam lah. Dia bayar sekali saja dengan yuran pengajian. Tetapi kalau dapat penajaan MARA, MARA akan bayar asing lah. So bila MARA bayar asing tu pun yuran pengajian ataupun yuran asrama ni perlu diselesaikan oleh pelajar lah. Tetapi pihak MARA akan bagi duit lah tu nanti. Okay, adik-adik, saya ada isi bagi form ni untuk adik-adik tolong isikan semua ni, adik-adik punya information semua ni supaya kita boleh tahu adik-adik punya, kita panggil some information supaya nanti kita boleh buat sharing information kepada adik, especially
untuk reminder untuk submit application. So untuk application sepatutnya kita boleh kita kena charge RM50, tetapi untuk adik-adik yang mana isi tu nanti bila kita email tu nanti untuk submit application, adik-adik tak perlu bayar RM50 tu nanti. Itu satulah. So better adik-adik just drop your information ni lah, sebab kita nak tahulah adik-adik ni daripada area mana. So daripada household income tu, kalau saya ada letak kat situ, itu kita nak tahu yang pelajar-pelajar, sebab kita ada bantuan zakat. So untuk bantuan zakat ni kita berikan bantuan kepada pelajar-pelajar yang satu kategori B40, which is pendapatan isi rumah sebulan lebih kurang daripada 4,000. Okey. Lepas tu lagi satu, kita berikan bantuan tabung zakat untuk pelajar M40, which is pendapatan ibu bapa antara 4,000 ke 8,000. So bantuan untuk pelajar B40 ataupun bawah 4,000 ni, dia punya bantuan dia lebih lagi lah. So kalau apply PTPTN, selebihnya ni akan ditanggung oleh zakat, bantuan zakat tu lah. Tetapi untuk pelajar degree, macam adik-adik pelajar nanti, adik-adik di perasan matrik terus sambung degree, kita memang galakkan adik-adik semua untuk terus apply MARA tu. Tetapi kalau adik-adik dapat below 3, final CGPA below 3, adik-adik ni boleh mohon zakat. Sebab zakat punya requirement untuk pelajar UTP adalah syarat layak masuk UTP, syarat minimum, layak minimum masuk UTP sahaja. Contohnya kalau adik-adik dapat 2.0 pun, adik-adik layak ataupun boleh dapat tabung zakat ni. Tetapi kalau first semester kat UTP, walaupun dekat matrix dulu dapat 2.0, masuk UTP dengan bantuan zakat, first semester kat UTP adik-adik score 3.0, second semester dekat UTP adik-adik boleh terus apply MARA dah. So tak bermaksud kalau result dekat matrix tak bagus, adik-adik tak bagus waktu kat universiti ya. Ada banyak juga kes yang dulu waktu dia masuk dekat UTP, dia tak berapa perform sangat, tetapi bila dia dah masuk ke UTP dengan sistem, dengan semangat barunya apa semua, dia berubah. So dia maintain 3.0 and above. So dia dapatlah bantuan. Sebab dekat UTP ni, kalau adik-adik masuk dengan tajaan, katalah masuk dengan tajaan zakat, tak bermaksud adik-adik sampai hujung 4 tahun tu pun dengan zakat juga. So adik-adik mungkin semester 2, semester 3 tukar MARA ke, ataupun tukar Gamuda ke, ataupun tukar Maxis ke apa semua, banyak. There is a lot of opportunity. So setiap semester akan ada pelajar-pelajar baru yang datang, yang cari tajaan pelajar tajaan yang baru. So ada banyak opportunity yang adik-adik tak perlu risau pun. Okay. Dan satu lagi yang kita nampaknya yang kebiasaannya yang dulu-dulu lah, yang pelajar risau, takut bila dah grad nanti tak ada kerja lah apa semua. Sumpah, dekat to be honest, dekat UTP ni, based on the previous record, kita punya employment rate ataupun kebolehpasaran pelajar ni adalah 90%. Sebenarnya kami tak risau daripada kita panggil apa tu, daripada pelajar-pelajar UTP ni, bila dia grad ni, kita tak nampak yang kerja ni menjadi masalah kepada dia. Sebabnya by right, kalau dia dah pergi internship 7 bulan tu, dia tak boleh adapt dengan lagi, memang saya tak boleh brain lah sebenarnya. So tetapi apa yang kita buat sekarang ni adalah kita lebih fokus kepada, sebab 90% tu bila kita katakan boleh ada apa dalam tangan lah macam tu. Okay, so bila adik-adik dah habis tu, adik-adik kerja, okay, itu adalah satu benda yang biasa bagi kami, 90%. Sebab universiti lain tu biasanya nak capai 50% susah, especially public university lah. So kalau macam UTP, 90% tu adalah perkara biasa. Tetapi sekarang ni apa yang kita nak highlight kan adalah untuk adik-adik buat technopreneurship ataupun startup program. Waktu adik-adik ni berada di apa kita panggil semester, especially pada tahun 2 lah. Tahun 1 tu mungkin baru nak masuk, nak belajar semua. Tahun 2 ni dah banyak kita galakkan untuk pelajar-pelajar ni buat startup company.
Ada banyak startup company yang kita beri peluang kepada adik-adik untuk adik-adik pitch untuk nak cari duit dan nak dapatkan grant 3,000 ke 5,000 ke 7,000 ke. Grant ni duit diberikan kepada adik-adik tau. Kita tak minta balik pun duit grant ni. So ini adalah untuk kita bantu untuk adik-adik untuk yang ada company-company yang ada berpotensi daya maju, yang berdaya maju lah. So kita tak nak company yang tak ada masa depan pun kita nak bagi duit, tak adalah. So company yang ada daya maju saja yang kita highlightkan lah. Alright. Okay, ada persoalan lagi? Kita tengok dekat chat box sekejap. Cikgu Pozoni, so yang saya silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan berapa yuran pengajian untuk bachelor degree chemical engineering ya untuk tahun pertama? Okey. Untuk chemical engineering, okey, dia anggarkan dalam 21,000 lah untuk satu tahun. Satu tahun 21,000. Okey. To all in all, program engineering untuk UTP ni adalah selama 4 tahun. Semua engineering sama aja. Chemical ke, mechanical ke, electrical ke, civil ke, computer engineering ke, petroleum engineering ke, semua sama. Okay, untuk 4 tahun tu total dia lebih kurang 90,000 lah. So, 90,000 every year dia punya, sebab satu tahun kita ada 3 semester. Tahu? Satu semester ni kita ada 4 bulan. So, satu tahun ni kita 4 bulan ni sama rata lah. Maksudnya SEM 1, SEM 2, SEM 3. Satu SEM tu lebih kurang dalam 6 ke 7,000 lah every semester tu. Bergantung kepada credit hours yang adik ambil lah. Okay. Tapi all in all, every semester tu kalau ambil subjek yang credit hours dia yang hampir sama, so range dia lebih kurang dalam tu lah 6,500 ke 7,000 macam tu. Including hostel tau. That amount tu adalah including hostel. So hostel tu lebih kurang 210 sebulan. So 210 kali 4, 840 lah satu semester. So 7,000 tolak 800 lebih kurang 6,200 lah untuk tuition fee sahaja. Macam tu lah anggaran dia. Okay, Syahril, clear ke? Baik, faham cik. So tapi kalau adik-adik dapat tajak mara ni, yuran pengajian ni adik-adik tak perlu fikir dah. Sebab yuran pengajian ni memang semua dia kata ditanggung oleh mara pun semua ni. Memang sebab itu saya tak nak takutkan adik-adik semua ni. Yuran pengajian semua ni. Yuran pengajian ni semuanya kalau yuran 100,000 pun 90,000 plus allowance adik-adik semua tu dalam 100,000. 100,000 ni adik-adik cuma bayar 15% je, 15,000 je. Sikit saja, ceput je. Sebab tu saya tak nak highlightkan pasal jumlah yuran yang besar. Tetapi sebenarnya adik-adik akan bayar nanti sikit saja. Encik, saya nak tanya. Ya, Haikal, silakan. Kalau andainya kita masuk UTP, lepasan belajar lepasan UTP, adakah jaminan untuk masuk Petronas tu lebih tinggi ataupun sama rata dengan pelajar universiti lain? Okey, sebenarnya untuk masuk ke Petronas ni, dia tak ada bagi, kita cakap macam untuk UTP ni memang you akan dapat priority, tak. Tetapi, you akan dapat extra advantage dari segi you punya exposure dan juga experience. Kalau pelajar UTP sebenarnya, kalau you dah duduk 4 tahun kat UTP, you dah biasa dengan environment Petronas semua, you akan nampak mata you lebih kepada banyak lagi opportunity yang ada dekat luar tu. Dekat Shell, Schlumberger, kalau you nak kontraktor yang banyak duit, yang kontraktor company lah. Macam tu lah, macam Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes ni. Ini adalah company-company kontraktor yang besar-besar yang banyak duit lah. Yang mana you punya allowance, you punya gaji akan jauh-jauh besar lah. As compared to macam Petronas punya group lah. Tetapi kalau siapa yang nak stable apa semua, duduk Petronas lah. Tetapi kebiasaannya pelajar-pelajar UTP yang mana bagus-bagus, semua nak pergi luar dulu. Tak nak duduk kat dalam dulu. Sebabnya bayar macam bayar mara pun sikit. 15%. Even 1 bulan 2 bulan gaji pun dah boleh lansai
dah boleh bayar lump sum dah semua tu pun. Macam tadi Haikal tanya, adakah potensi ataupun compare dengan universiti lain? To be honest, kalau untuk rekrutmen, sebab diorang tak ada bagi priority untuk macam UTP, first hire tak. Tetapi bila interview akan nampak perbezaan pelajar UTP dan juga pelajar universiti lain lah. Dekat situ yang kita nak bagi tahu yang because of pelajar universiti lain tak buat latihan industri selama 7 ke 8 bulan. UTP ni buat internship 7 ke 8 bulan. So dekat situ dah nampak dah dia punya beza dari segi experience lah. Lepas tu pula adik-adik punya kita panggil apa? Buat exchange program ke. Okay, lepas tu adik-adik punya lab dekat UTP kan, kita punya lab ni miniature pada industri tu satu hal. So bila adik-adik pergi sana buat internship, so adik-adik dah biasa dengan exposure. Lepas tu adik-adik bila dah habis kita panggil apa? Macam apa? Dah habis internship, adik-adik kena final year ni adik-adik kena datang balik ke UTP untuk buat final year project. So final year project ni kebiasaannya pelajar-pelajar akan ataupun bila interview dengan industri ni, pelajar-pelajar ni akan bawa dia punya final year project, sebab final year project ni adalah industry based project. So biasanya pelajar ni akan ceritakan apa yang dia buat sekarang ni, apa relation ataupun relatednya dengan apa yang ada dekat industri sekarang. Itu akan yang memberi kesan ataupun memberi efek that industri tu ataupun employer tu tahu apa yang adik-adik ni buat ni related dengan company diorang ataupun related dengan industri yang adik duduk ni. Which is kalau macam mostly apa yang kita buat ni more related kepada oil and gas lah. So dekat sini yang kita nak bagi tahu yang UTP punya pelajar-pelajar UTP punya exposure dalam industri ni sangat luas dan dalam. So yang mana membuatkan pelajar employer ataupun majikan-majikan ni sangat rapat dengan UTP. Sebab UTP sekalipun kita ni macam universiti di dalam industri, sebab kita ni anak syarikat Petronas kan. Kan nama universiti Petronas. Bermaksud segala kemudahan Petronas yang ada, segala partner yang dipunyai oleh Petronas adalah partner UTP juga, dan juga kemudahan UTP lah juga. So saya harap ini boleh jawab Kak Haikal ya. Ya Haikal? Baik, faham. Tuan, So nak ada dia. tanya. Okey, silakan. Siapa nama Ahmad apa? Zakwan. Ahmad Zakwan kita. Saya nak tanya, yang result dalam form yang kita kena isi tu nak letak result yang kan kita Letak orang result, belum result yang mana? Result first semester dah keluar belum? Result first semester dah keluar. Boleh letak result first semester tak apa dulu. Sebab nanti first semester dengan second semester tu biasanya tak adalah jauh beza sangat kan. Tapi tak apa. Letak result first semester dulu tak apa. Okey, terima kasih tuan. Nak tanya untuk Ya, Ain. UTP Open Day bila? Untuk UTP Open Day ni, untuk Ain, kita buat masa ni kita tak buat fizikal lagi. Kita akan buat virtual dulu pada hujung bulan 4 nanti. Tetapi kita akan bergantung kepada SOP yang akan diberitahu pada starting 1 April kan nanti kan. Kan kita dah tukar kepada status endemic kan ya. So nanti insyaAllah kalau dah bertukar status, kita ada SOP baru, then baru kita maklumkan kemudian. So that's why kalau boleh adik-adik letakkan je drop your info dekat sini supaya kita boleh share information kalau pasal penajaan, pasal open day, pasal opening application for sector maintain tu kita akan maklumkan nanti. Okay, boleh adik ya? Ain sila Ain nanti drop nama ya. Terima kasih. So adik-adik yang lain, so don't forget to drop your info dekat link yang saya bagi tadi ya. Okay, saya letak sekali lagi form tu ya supaya adik-adik boleh nampak sekali lagi.
Okay, ada apa-apa soalan lagi daripada adik-adik? Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh kita tamatkan kita punya program pada pada malam ini buat masa sekarang. Kalau ada apa-apa soalan lagi, nanti dekat dalam form tu ada nama saya juga, ataupun saya boleh drop saya punya contact number saya kat sini supaya adik-adik boleh call saya ataupun drop message kepada saya kalau perlulah. Okey, nama saya Tajul. Okey, nombor saya 012 337 1680. So kalau adik-adik apa-apa pertanyaan ataupun apa-apa kemusykilan, kalau message saya, kalau saya tak jawab 2-3 jam tak jawab, I think you better message sekali lagi ataupun adik-adik boleh call terus saya. Sebab kalau saya ni saya prefer orang call supaya kalau call ni kita boleh settlekan ataupun boleh dapat maklumatnya dalam masa 2-3 minit saja. Bila saya cakap sekali, explain sekali boleh faham. Whereby kalau macam message ni, text message ni kadang-kadang perlukan sampai 7-8 kali nak message reply baru nak faham semua. Tapi kalau ada macam just one question nak tahu perlu buat tak perlu buat, itu mungkin boleh faham lah kan. Kalau ada kadang-kadang message ni kena perlukan explanation baru boleh menjawab the whole